Allah tegur, Allah bercakap dengan kita 4 cara. Satu, Allah bercakap dengan kita melalui Al-Quran. Sebab itu siapa yang tak baca Quran, tak faham Quran, tak ikut Quran, kong tak akan jadi hamba Allah. Sebab itu banyak atau sikit kita mesti usahakan untuk faham apa isi Al-Quran. Baca memang ada yang baca. Walaupun tak konsisten ataupun tidak istiqamah, tetapi baca dan faham. Okey. Bermakna Al-Quran untuk kita, bukan untuk ustazah ustaz. Untuk kita. Semua yang ngaku dia orang Islam. Kedua, Allah bercakap dengan kita melalui Rasulullah. Rasulullah tidak bercakap kalau bukan wahyu. Tafsiran Al-Quran itu dibuat dalam bentuk wahyu. Solat itu disebut dalam Al-Quran tapi ditunjuk contohnya melalui Rasulullah. Ini bermakna kalau kita tak ikut cakap Rasulullah, tak ikut sunnah Rasulullah, tak faham sunnah Rasulullah, tak baca perangai Rasulullah, tak ada rasa sayang dengan Rasulullah, sekali lagi kong. Okay. Sebab itu rukun iman. Kalau rukun Islam tinggal 3 tak apa. Tak pergi Mekah tak apa, tak mampu kan. Tak zakat tak apa sebab tak kaya, betul. Tak puasa tak apa, tak sihat. Tapi tinggal 2 ni. Tercabut daripada orang Islam. Solat, syahadah dan solat. Baharui syahadah kamu. Kan dalam solat tu ada bacaan tersyahadah. Itu bacaan dalam solat. Syahadah ni dengan sungguh-sungguh, dengan kesedaran dan keizafan. Dan sebab itu tak baca sunnah, tak baca hadis Rasulullah, tak baca perangai Rasulullah, tak baca kehidupan Rasulullah, tak faham sahabat Rasulullah, minta ampun. Syahadahnya koyak. Sebab itu ada Muhammadah Rasulullah. Itu cara Allah bercakap. Bagi tahu kita, bercakap dengan kita. Kalau di rumah tak ada simpan satu pun buku hadis, Sahih Bukhari ke Sahih Muslim kan, kita memang tak jumpa. Yang kita kata nak syafaat, ampun tuanku. 2 syarat ini. Dan yang ketiga, Allah bercakap dengan kita melalui alam. Okay, sini subuh, sini tak subuh, sini hujan, sini tak hujan. Betul? Alam kita ni subuh, orang sana tak subuh, orang sana tanam cantik, orang sana tanam tak cantik. Okay, seperti kisah seorang Yahudi dengan seorang Islam, kebunnya sebelah-sebelah. Kamu orang Islam tapi kebun kamu tak cantik, kebun aku. Allah bagi ribut malam tu selesai semua. Ni kekuatan. Sebab itu kalau tanam pokok, ingat sebut nama Allah. Engkau yang tanam, aku yang tanam, tapi yang hidupkan siapa? Allah. Jangan marah pokok tak berbuah. Kamu kalau tak berbuah, ketebang tahu tak? Oh, ngaku. Marah dengan pokok. Udahlah pula berbuah, tak pula sedekah. Letih. Oh, keluar buah bungkus dah. Kenapa bungkus belum masak lagi? Minta lagi, mangga boleh makan tak mentah? Muda boleh makan tak? Muda ketua kan mana bila dia boleh dimakan, kamu dah boleh sedekah. Cantiknya buah mangga, ya Allah. Belum masak lagi. Bila orang tegur tu maknanya apa? Sedekahlah. Dia tanda dia berminat. Ya tidak. Tu kita yang nanam, yang pada pandai petik. Wah. Ya. Kamu tanam, yang hidupkan siapa? Yang bagi buah siapa? Ingat baliklah, pulang balik. Buah mangga tu untuk kita bawa balik. Bukan simpan atas bumi. Boleh nampak? Itu kita kata bercakap dengan alam. Tengok langit, tengok bumi, tengok bulan, tengok bintang, tengok bukit, tengok gunung, tengok sungai. Okey, siapa malas tengok sungai? Sebab itu kita siapa bela ikan bagus. Ikan tak pernah malas. Ada tak jumpa ikan yang ini je? Dah tak? Itu dah nak jalan. Ikan kulu kile. Tak pernah penat dia. Sebab geraknya itu adalah ibadah. Okay. Pokok ni semua ibadah ni. Zikir yang kita ni. Sebab tu jangan buat maksiat bawah pokok. Jangan senang-senang tebang pokok. Jangan tak sayang dengan pokok.
Siap ugut lagi. Mak saya dulu ditepuk-tepuk je pokok. Ngapa mak bercakap dengan pokok? Bercakap lah nak bagi dia suruh berbuah. Ini perintah Allah bukan perintah kita. Bukan pokok bercakap. Kamu buah ya, aku nak sedekah ni. Kari. Sebab itu bila buah itu disedekah, apa jadi? Buahnya tanpa henti. Okey. Ni kita lah pokok kelapa yang dah ada buah tapi masih muda. Kelapa muda sedap kan? Kelapa tua sedap. Kelapa muda jangan tunggu tua. Betul? Bila siapa nak kelapa muda? Nah, pergi ambil pisau. Kalau pokok mangga je buah ni galah, pergi ambil. Nak berapa tu pulang. Tak boleh, belum masak ke. Oh Allah. Bermakna Allah bercakap dengan alam. Tanam serai, ambil lah siapa pun. Tanahnya bukan kita punya, betul? Siapa punya? Jangan biar tanahnya kosong, tempat buang sampah, jangan. Allah bercakap dengan alam. Sebab itu nak ludah pun, nak meludah ni kat tanah ni. Jangan ludah hadap kiblat. Jangan ludah depan orang, jangan ludah tempat lalu, jangan ludah. Baru nak cerita ludah je. Sebab bumi ini jadi saksi. Siapa yang tak sayang dengan bumi? Sebab itu kalau pergi Jepun, tanah sebesar meja ni, pokok tomato dia, sebab apa tanah mahal. Tanam apa? Tak ada satu muka tanah yang tak diguna. Okey. Ada yang dalam pasu, dalam kotak, dalam macam-macam. Yang keempat, takut tak habis. Minta maaf. Nanti esok Allah tuntut sebab dalam surat jemputan pukul 10. Ngapa pukul 10 kamu tak sampai? Itu kalau ingat Allah, bukan nak riak-riak, bukan nak tunjuk ala doktor tu nak act sangat lah, nak tunjuk lah tu. Tak. Nak bagi ingat. Kalau akan jemput sekian, sampailah sebelum sekian. Jangan sampai dah lepas sekian. Betul? Ini kekuatan. Kalau terlepas, tolong tambah supaya kita tak berhutang. Hutangnya bukan duit, hutangnya esok di sana. Dituntut Allah. Okey, tadi satu lagi lah, takut terlupa. Okay. Ingat tadi? Allah bercakap dengan kita dengan Al-Quran. Jadi kalau baca Quran, tolong cakap Allah sedang bercakap dengan aku. Ketika solat, aku tengah bercakap dengan Allah. Boleh nampak? Baru kita boleh dapat usyuk. Nak dapat usyuk, nak dapat istiqomah, nak dapat tumakninah. Letih. Sebab iblis tidak akan lepaskan kita solat secara percuma. Dari atas, dari bawah, dari kiri, dari kanan, dari dalam, dari luar. Di dalam ada nafsu, di luar ada setan. Teringatlah pula, ya Allah, dah tutup ke tingkap ke belum tengok air hujan. Padahal tengah solat tu. Boleh nampak? Di dalam ada iman, di dalam ada nafsu. Kalau imannya kuat, nafsunya lemah. Tapi kalau imannya kurang, nafsunya jadi raja. Sebab itu kita makan, nak ingat nak makan saja. Betul?